Hai semua, video kali ini Cikgu Shu sambung untuk tajuk fungsi kuadratik iaitu tajuk kedua dalam Maths Form 4. Kita tengok subtopik membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca. Kalau you all tengok yang video pertama, you all akan tahu apa itu punca-punca. So, punca-punca itu adalah jawapan yang kita dapat selepas kita menyelesaikan persamaan kuadratik. So, punca itu ada dua. So, untuk kali ini, macam mana kita nak membentuk persamaan tu daripada punca? Okey, contoh kat sini, cikgu Syu bagi persamaan ni. So, bila kita menyelesaikan masalah ni, kita akan dapat dua jawapan. So, dua ni adalah punca. So, sekarang ni, cari yang ni. So, maksudnya patah balik ke atas. Daripada punca, kita nak membentuk satu persamaan. So, kat sini kita ada dua cara. Macam mana kita nak membentuk satu persamaan. Sebelum cikgu Syu mengajar you all macam mana nak bentukkan persamaan, kita tengok dulu dia punya nota kat sini. Okay, yang pertama dia kata, AX kuasa 2 tambah BX tambah C boleh ditulis sebagai, kita bahagi semua dengan A. Kita akan dapat X kuasa 2 tambah B per AX tambah C per A sama dengan kosong. Okay, ni selalunya kita guna step pertama untuk kita selesaikan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kita kena pastikan dia adalah satu dan positif. Okey, ni cara yang pertama. Okey, so yang kedua, dia kata kat sini, jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik, maka so kita akan dapat X tolak alfa, X tolak beta sama dengan kosong. Okey, sebagai contoh, kita ada punca X sama dengan 2, X sama dengan 3. So, bila nak letak dalam kurungan, dia akan terbalik jadi X tolak 2 darab dengan X tolak 3. So, ni adalah cara kita nak tulis. Okay, ni general di mana kita tak tahu nilai punca tersebut. So, kita katakan sebagai alfa dan beta. Kemudian, bila kita kembangkan X darab X, kita akan dapat X kuasa 2. Kemudian, daripada sini, dia permudahkan sebagai tolak alfa tambah beta, X tambah alfa beta sama dengan kosong. Bila kita kembangkan, kita dapat balik yang atas ni iaitu negatif alfa X tolak beta X. Okay, ni persamaan yang kedua. Kita compare antara dua ni. Yang ni akan sama dengan yang ni. Iaitu negatif alfa tambah beta adalah B per A. Yang ni akan sama dengan yang ni. Iaitu alfa beta sama dengan C over A. So, negatif ni pindah sana. Jadi, alfa tambah beta adalah negatif B over A. Secara perbandingan ini dapat dirumuskan seperti berikut. Okay, ini dikatakan sebagai hasil tambah punca iaitu negatif B over A. Kemudian, hasil darab punca adalah alfa beta iaitu C over A. Oleh itu, persamaan kuadratik dengan punca-punca alfa dan beta boleh ditulis sebagai X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah dengan hasil darab punca sama dengan kosong. So, cikgu rasa you all mesti agak keliru. Kita tengok contoh 3 untuk lebih faham apa sebenarnya yang dibincangkan kat sini. Okey, soalan kata bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca 3 dan negatif 5. Dia ada dua cara. Kita guna cara yang pertama ni iaitu X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Hasil tambah punca iaitu HTP. Hasil darab punca iaitu HDP. Okey, kita ada dua punca iaitu 3 dan negatif 5. Jadi, hasil tambah punca dia adalah 3 tambah negatif 5. Kita akan dapat 3 tolak 5 adalah negatif 2. Hasil darab punca adalah 3 darab dengan negatif 5. Kita akan dapat negatif 15. Lepas tu kita guna persamaan ni untuk jadikan dia sebagai satu persamaan kuadratik. Jadi, X kuasa 2 tolak hasil tambah punca adalah negatif 2. So, negatif 2X tambah hasil darab punca iaitu negatif 15 sama dengan kosong. Jadi, negatif-negatif adalah positif. Kat sini akan dapat negatif kosong. So, ini adalah persamaan kuadratik. Okey, ni cara yang pertama. Okey, cara yang kedua, okay, kita ada punca 3 dan negatif 5. So, kita guna kaedah di mana X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 5. Lepas tu kita buat dalam kurungan akan dapat X tolak 3 dan X tambah 5 sama dengan kosong. Kalau kat sini tambah, kat sini akan tolak. Kalau sini tolak, dia akan tambah. Lepas tu, darab.
X darab X akan dapat X kuasa 2. X darab 5 akan dapat 5X. Negatif 3 darab X akan dapat negatif 3X. Negatif 3 darab 5 akan dapat negatif 15 sama dengan kosong. So, X kuasa 2. 5 tolak 3 kita akan dapat 2. X tolak 15 sama dengan kosong. Okay, dapat tak? Jawapan dia adalah sama. So, macam mana kita nak faham dari sini tadi? Yang dikatakan hasil tambah punca alpha tambah beta tu adalah negatif B over A adalah, okay, yang ni A dia adalah 1, B dia adalah 2, C adalah negatif 15. Okay, so dikata kat situ tadi, hasil tambah punca adalah negatif B over A. So, negatif B kita 2, A kita adalah 1. So, kita akan dapat negatif 2. Hasil darab punca adalah C over A. So, C kita adalah negatif 15 bahagi dengan 1. Kita akan dapat negatif 15. Nilai ni adalah sama dengan nilai yang kita kira yang atas tadi. Iaitu hasil tambah punca adalah negatif 2. Hasil darab punca adalah negatif 15. Okay, so ini adalah masuk di cerita yang panjang-panjang tadi. So, untuk membentukkan satu persamaan, you all boleh guna dua cara. Antara 1 dengan 2. Cara yang senang adalah cara yang kedua. Tapi untuk kaedah ni, you all kena faham dan ingat juga sebab ada serta soalan, memang you all kena tahu cara ni. Kita tengok contoh yang keempat. So, jika alpha dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik, 2x kuasa 2 tambah x sama dengan 4, bentukkan persamaan yang mempunyai punca-punca berikut. Okay, so yang ni you all kena tahu cara nak gunakan hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Okay, untuk start yang pertama, kita kena pindah dulu yang 4 ke belah kiri. So, tolak 4 sama dengan kosong. So, nilai A adalah 2, B adalah 1 dan C adalah negatif 4. So, kita cari dulu hasil tambah punca ataupun kita katakan alpha tambah beta iaitu negatif B over A. B dia adalah 1, A dia adalah 2. So, kita akan dapat yang ni lah. Okay, kemudian hasil darab punca ataupun alpha beta ataupun C over A. C dia adalah negatif 4 dan dibahagi dengan 2, kita akan dapat negatif 2. So, ni you kena tahu. Kemudian, yang pertama, yang A, dia minta cari persamaan bila punca dia adalah alpha tambah 3 dengan beta tambah 3. So, kat sini, kita kena cari dulu hasil tambah punca dia adalah punca yang pertama yang ni, iaitu alpha tambah 3. Punca yang kedua yang ni. So, alpha tambah 3 tambah dengan beta tambah 3. So, kat sini kita boleh permudahkan. Jadi, alpha tambah beta tambah 6. So, kita gantikan. Alpha tambah beta kita dapat tadi adalah negatif 1/2. So, negatif 1/2 tambah 6. Kita akan dapat 11/2. Okey, lepas tu, kemudian kita cari hasil darab punca. Iaitu yang pertama alpha tambah 3, yang kedua beta tambah 3. Kemudian kita kembangkan alpha darab beta, kita dapat alpha beta tambah alpha darab 3 adalah 3 alpha. Kat ni kita dapat 3 beta dan 3 darab 3 adalah 9. Okey, yang ni kita kena permudahkan. Iaitu kita dapat 3 alpha tambah beta. Yang ni kita permudahkan. Kat sini adalah 3. So, kita keluarkan 3, kita akan dapat alpha tambah beta. So, dekat sini barulah kita boleh masukkan nilai. Alpha beta kita tadi adalah negatif 2 tambah 3. Yang ni adalah negatif 1/2 tambah 9. So, bila you all kira semua ni, you all dapat 11/2. Kemudian, kita nak membentuk satu persamaan tadi. Ingat balik kita punya formula. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. X tambah dengan hasil darab punca sama dengan kosong. So, kita akan dapatlah X kuasa 2 tolak X tambah hasil darab punca adalah 11/2 sama dengan kosong. Kita nak buang pecahan. So, kita buang 2. Maksudnya semua darab dengan 2. So, 2 darab ni akan dapat 2 X kuasa 2 tolak. Okay, 11/2 darab 2 ni boleh potong. Akan dapat 11X. Sama juga yang ni. 11/2 potong. Akan dapat 11 sahaja. So, ini adalah persamaan dia. Okay, yang B, dia punya punca adalah 2 alpha dengan 2 beta. Kita cari dulu hasil tambah punca dia, iaitu 2 alpha tambah 2 beta.
So, kita faktorkan. Kita akan dapat 2 kurungan alfa tambah beta. Kemudian kita gantikan nilai alfa tambah beta tadi. Iaitu kita dapat negatif 1/2. So, yang ni potong. Kita akan dapat negatif 1. Kemudian kita cari hasil darab punca. Iaitu 2 alfa darab dengan 2 beta. So, kita akan dapat 4 alfa beta. Kita gantikan alfa beta kita tadi iaitu negatif 2. Kita akan dapat negatif 8. Okey, dah dapat ni kita masuk dalam persamaan tadi. X kuasa 2 tolak negatif 1. X tambah hasil darab punca iaitu negatif 8 sama dengan 0. So, akan dapatlah X kuasa 2. Okey, negatif positif disebabkan nilai 1. Tak tulis 1, tulis X sahaja. Dan tolak 8 sama dengan 0. Okey, ni untuk jawapan yang B. Untuk yang C, alfa kuasa 2 dengan beta kuasa 2. Kita cari dulu hasil tambah punca dia iaitu alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Okey, untuk cari nilai yang ni, kita boleh menggunakan formula ni. Alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Okey, kenapa kita dapat yang ni? Okey, bila awak kembangkan alfa tambah beta kuasa 2, awak akan dapat alfa kuasa 2 tambah 2 alfa beta tambah beta kuasa 2. Tapi you all nak yang ni sahaja kan? X kuasa 2 tambah beta kuasa 2. You all nak ni sahaja. You all tak nak yang ni. Sebab tu kita tolak balik 2 alfa beta. Bila kita tolak, dia akan terhapus. Sebab tu dia dapat macam ni. Kemudian kita boleh masukkan nilai alfa tambah beta adalah negatif 1/2 dan alfa beta adalah negatif 2. So, sini kita ganti negatif 1/2 kuasa 2 tolak 2. Negatif 2. Dan kita akan dapat yang ni negatif 1/2 kuasa 2. Kita dapat 1/4. 2 darab 2, 4. So, ni akan tambah dengan 4 sebab negatif. Jawapan akhir kat sini dapat 17/4. Kemudian kita cari hasil darab punca sama dengan alfa kuasa 2 darab dengan beta kuasa 2. So, you all akan dapat alfa beta kuasa 2. Jadi, alfa beta adalah negatif 2 kuasa 2. So, you all akan dapat 4. Kemudian, kita masuk dalam persamaan tadi. Kita nak buang pecahan. Semua darab dengan 4. 4 darab X kuasa 2. Kita akan dapat 4X kuasa 2. Tolak. Yang ni boleh potong. So, dapat 17X tambah 4 darab 4 adalah 16. Sama dengan 0. Okey, untuk yang ni, you all kena faham pasal hasil darab punca. Dengan hasil darab punca, macam mana kita dapat negatif B per A dengan C per A. Macam cikgu explain tadi lah. Okay, untuk lebih faham, kita akan tengok latihan nanti. So, kita jumpa lagi next video. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Shu. Terima kasih semua.